العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan yang mulia ini untuk kita meneruskan sesi kuliah kitab Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid. Kemudian tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sunati mengurusi barisan imam, Bilal, Siap dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, hafizakumullah ta'ala. InsyaAllah hadirin, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Zahratul Murid pada huraian ataupun pada muka surat yang kelima. Kita masuk pada ketahui olehmu. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Ketahui olehmu, hai orang yang hendak berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, bahwasanya awal-awal yang wajib atas mukallaf itu mengenal akan Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya pertama-tama yang wajib atas mukallaf pada pekerjaan agama itu mengenal akan Allah. Kerana tiada sah ibadah seorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibad akan dia dahulu. Baik. Kemudian kata muallif dalam kitab rahimahullah taala, selepas selesai daripada membahaskan muqaddimah kitab dan juga masuk pada muqaddimah Fadilatul Ilmi wal Ulama, iaitu satu muqaddimah yang musannif ataupun pengarang kitab kita ini menceritakan tentang kelebihan ilmu dan juga kelebihan ulama. Maka musannif masuk untuk membicarakan tentang ilmu aqidah, membicarakan tentang ilmu tauhid. Maka katanya, wahai orang yang berhendak kepada kemenangan dunia dan akhirat, orang yang nak lepas di dunia dan di akhiratnya, orang yang nak bahagia dunia dan akhiratnya, bahwasanya awal yang wajib atau mukallaf itu mengenal akan Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya perkara pertama yang dituntutkan dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itulah ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang pertama sekali kita kena belajar. Ya tuan-tuan, menjadi ilmu yang pertama sekali kita kena belajar. Ilmu yang pertama sekali kita kena faham, kena ambil tahu, kerana awal agama itu adalah mengenal Tuhan. Awal agama itu adalah ma'rifah Allah. Awal agama itulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah
Ilmu tauhid, ilmu akidah ni ilmu yang paling mula sekali sebenarnya kita kena belajar sebelum kita masuk mempelajari kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu yang paling mula, ilmu yang paling pertama dan dianggap ilmu yang paling mulia dinisbahkan kepada ilmu yang lain adalah ilmu tauhid. Asyraful ulum ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia sekali adalah ilmu tauhid. Kenapa tuan-tuan dianggap ilmu tauhid ini ilmu yang paling mulia? Kerana di dalam pembahasan ilmu tauhid ini membahaskan tentang perkara-perkara yang mulia. Membahaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membahaskan tentang para kenabian dan kerasulan, para nabi dan para rasul, membahaskan tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus yang bersangkutan dengan sekalian rasul. Maka kerana dibahaskan dalam ilmu tauhid ini perkara yang mulia, maka ilmu tauhid pun ilmu yang mulia. Disebabkan di dalam ilmu tauhid membahaskan perkara-perkara yang mulia, maka asyraful ulum ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia sekali adalah ilmu tauhid. Dan awalul ulum yuta'allam, ilmu yang paling awal untuk dipelajari juga adalah ilmu tauhid. Kerana dengan tauhid barulah sah ibadahnya seseorang itu. Kalau kata seorang itu tidak makrifah Allah, tidak mengenal Allah, tidak belajar ilmu tauhid, tidak faham tauhid dan akidah, maka ibadah yang seorang itu melakukannya selama ini tidak dikirakan ataupun tidak sah ibadah itu di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah seorang itu melainkan dengan mengenal al-ma'bud, iaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Maka kita tanyakan, bagaimana nak mengenal al-ma'bud? Bagaimana nak mengenalkan ilah? Bagaimana nak mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mempelajari ilmu akidah. Tidak lain dan tidak bukan mempelajari ilmu tauhid, ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kerana itulah ilmu tauhid ini ilmu yang awal sekali dipelajari sebelum daripada kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Kemudian katanya lagi, dan artinya mukallaf itu, jadi dia kata tadi awaludin ma'rifatullah, artinya pertama yang wajib mukallaf ialah mengenal Allah. Kerana tiada sah ibadah seorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibad akan dia dahulu. Tak sah. Jadi amal ibadah kita, sembahyang kita tak sah, puasa kita tak sah, dan sekali amal yang lain tak sah, melainkan kena kenal Tuhan dulu, kena Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebab tu sebahagian daripada kitab-kitab fiqh penuntut, kalau kita belajar, musannif kebiasaannya akan menyelitkan juga ilmu tauhid. Kan kita belajar kitab fiqh, tapi pada pembahasan permulaan ni mesti dia ada juga sebahagian kitab, tak semua kitab lah, sebahagian kitab dia menyelitkan dulu ilmu akidah, dia masukkan sedikit sekilas lalu supaya lulus akidah ni, lepas kewajipan fardu ainnya di dalam mengenal Tuhan, di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dan arti mukallaf itu iaitu orang yang akil baligh. Jadi wajib atas mukallaf, tadi kata wajib atas mukallaf. Jadi wajib atas mukallaf, jadi wajib pada hukum syarak. Dalam ibarat kitab-kitab Jawi ni tuan-tuan, dia ada ibarat juga. Maksudnya ada perbezaan. Kalau dia sebut wajib pada dan wajib atas, ini kebiasaan kalau kita melalui pengajian kitab Jawi ni, ada Tok Guru dia akan sebut wajib pada, wajib atas. Apa beza dia? Kalau wajib pada itu menunjukkan wajib itu wajib pada akal, wajib akli, wajib hukum akal. Kalau wajib atas itu wajib hukum syarak, wajib syar'i. Kalau kita belajar Arab,
Tak ada beza lah tuan. Wajib akli, wajib syar'i. Maksudnya dari sudut terjemahan kita terjemah apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab Jawi, kitab yang dikarang ulama-ulama Jawi kita dulu, dia memberi perbezaan di sini. Supaya orang yang belajar dapat mengetahui wajib ini wajib mana? Wajib akli ke ataupun wajib syar'i? Wajib akli, wajib hukum akalah. Hukum akal yang 3 tu wajib, mustahil dan juga harus. Wajib syar'i hukum taklifi yang 5, wajib, haram, mubah, makruh, sunat. Ada 5. Itu wajib tu. Jadi yang disebutkan di sini, yang wajib atau mukallaf mengenal akan Allah, ini maksudnya wajib syar'i. Wajib pada hukum syara'. Wajib atas, maksudnya wajib syar'i. Wajib pada hukum syara'. Apa maknanya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu kan definisi dia. Pentakrifan dia kan betul? Pentakrifan ataupun definisi hukum ataupun wajib. Wajib syar'i ni, wajib pada hukum syara' ni, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara amal ibadah yang diberikan pahala melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, diberikan siksa meninggalkannya. Ini. Jadi kalau orang tak belajar tauhid, maksudnya apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kerana meninggalkan tidak belajar ilmu akidah. Dia berat dia kata. Ibarat kita macam sembahyang kita. Sembahyang tu wajib kan? Wajib apa? Wajib syara'. Maisabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Perkara yang diberikan pahala melakukannya, tinggal dapat dosa, yakni dapat siksaan kerana meninggalkan perkara wajib tadi. Maka sama juga seperti mengaji ataupun mempelajari ilmu tauhid. Jadi makom dia tu sama. Dua-dua wajib pada syarak. Sembahyang wajib pada syarak. Belajar akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan Allah SWT juga pada makam wajib. Jadi sama-sama wajib. Jadi mana nak kena buat apa buat? Semua kena buat lah betul. Jadi benda-benda yang wajib tak boleh kita tinggalkan tanpa ada keuzuran, ya. Misalnya belajar ilmu akidah ni, selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita, wajib kita kena belajar. Bahkan kita yang sendiri kena cari kesempatan untuk belajar ilmu akidah. Kerana meninggalkan kita di dalam mempelajari akidah kita tak kena Tuhan, tak kena Allah Ta'ala, akidah kita tak tahu ke mana-mana, akidah kita tak tahu pegang kita macam mana, Tuhan macam mana kita pun tak kenal Allah SWT. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah kita tak tahu, apa yang mustahil bagi Allah kita tak tahu, apa yang harus bagi hak Allah SWT pun kita tak tahu. Maka hukum dia berdosa kerana meninggalkan. Ya, adapun faham tak faham itu nombor 2. Kita katakan belakang kira lah nombor 2. Maksudnya selagi mana dia duduk dalam belajar dah, tapi tak faham-faham apa itu sifat yang wajib, apa itu sifat mustahil, apa itu sifat yang harus, tak faham-faham. Tapi dia main, dia datang kuliah-kuliah, pengajian-pengajian akidah, dia duduk dan sentiasa mengambil peluang untuk faham, sentiasa berusaha untuk faham, maka dah terlepas dah kewajipan dia, tak berdosa. Jadi kata Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberati perkara yang kita lakukan ni. Maksudnya tak mestinya wajib kena faham mendalam. Ilmu akidah ni wajib kena faham mendalam. Wajib boleh baca kitab tak, asalkan kita faham Allah Ta'ala itu macam mana, apa beza Allah Ta'ala dengan makhluk, apa sifat-sifat yang wajib baginya, Allah Ta'ala beberapa sifat yang wajib, maka cukup. Cukup sekadar kemampuan kita di dalam memfahamkan akidah kita sekadar mana tahap fardu ain. Adapun dia kalau kita tinggal langsung tak belajar, itu yang masalah. Tinggal langsung tak belajar, ya. Tidak langsung anak-anak datang ataupun nak mencari tempat-tempat pengajian, kuliah dan sebagainya.
maka hukumnya meninggalkan perkara yang wajib pada syarak ni dosa tanpa ada keuzuran dan sebagainya. Baik tuan, itu. Jadi bila sebut wajib atas ini adalah wajib pada hukum taklifi ataupun hukum syarak. Hukum syarak yang kita belajar dalam ilmu fiqh ni lah. Dan ini bukan pembahasan dalam ilmu akidah. Kita ingat, nanti kita akan masuk hukum ini ada 3. Yang pertama hukum syarak, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Ketiga-tiga ini adalah berbeza pada setiap sudut pembahasan yang tak sama. Hukum syarak adalah hukum ataupun ketentuan yang ditentukan oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh. Hukum syarak, hukum yang ditetapkan, yang ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dipanggil hukum syarak. Semayang, siapa yang tentu kita wajib semayang? Allah taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan, siapa kita wajib? Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzina, siapa kata haram? Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasuah, siapa kata haram? Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencuri, minum khamar dan sebagainya perkara-perkara yang haram, siapa yang kata, siapa yang hukum, siapa yang tentu? Syari'. Syari' ni siapa? Allah wa rasuluh. Allah dipanggil syari' yang hakiki, Rasul dipanggil syari' majazi. Mak syari' ni tukang buat syarak tu, tukang buat, ya. Siapa yang tetapkan? Allah. Tapi Nabi tetapkan, Nabi itu tetapkan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang hakikinya Allah taala. Sebab tu dia panggil Allah syari' yang hakiki. Nabi Muhammad SAW syari' yang majazi, bukan yang hakiki, yang majazi. Itu dia haram, ini makruh, ini mubah, ini mubah harus apa? Haram, ini makruh, ini wajib, ini harus. Ini siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum itu dipanggil hukum syarak. Hukum yang ditetapkan oleh syarak. Siapa yang kata wajib belajar ilmu akidah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum syarak ni wajib. Ya, baik. Kemudian hukum akal. Hukum akal, hukum yang ditentukan oleh akal, yang menjadi penentu, yang menjadi pemutus di dalam sesebuah ketetapan itu adalah akal kita. Jadi hukum akal pun ada 3. Hukum syarak dia ada 5. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil dan juga harus. Wajib, mustahil dan jaiz. Jadi hukum akal ada 3 juga, wajib, mustahil dan harus. Seperti mana kita katakan Allah Ta'ala itu satu zat yang wajib ada. Kan ta'rif Allah. Kita nak baca pada pentakrifan Allah SWT. Apa makna Allah? Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala itu Tuhan. Betul lah tu, Tuhan kan. Allah Ta'ala itu Tuhan yang layak disembah. Tapi takrif yang tepat, definisi dia, dipanggil definisi ataupun takrif yang dikatakan oleh ulama apa? Allah Ta'ala itu ismun li zatil wajibil wujud. Allahu ismun li zatil wajibil wujud, al-mustahaq ataupun al-mustahiq bi jami'il kamalat. Allah Ta'ala ada satu nama bagi zat yang wajib ada, yang berhak dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaan. Al-mustahiq bi jami'il kamalat, sebagian mengatakan al-mustahiq bi jami'il mahamid, yang berhak Allah Ta'ala ataupun yang berhak zat yang wajib ada itu dengan sekalian sifat-sifat yang terpuji. Maka itu yang kita katakan Allah ismun li zatil wajibil wujud. Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajib ada. Kita kata zat yang wajib ada. Ini wajib ni mai pula datang pula perkataan wajib. Wajib apa ni? Wajib pada akal. Maksud wajib ni mesti ada, tak boleh kata tiada. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Perkara yang tidak boleh digambarkan dalam akal akan tiadanya. Itu punya wajib. Mustahil pada akal pula, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak boleh digambarkan dalam akalnya akan adanya. Atau mesti tak ada, mesti tak ada.
Mesti tak. Itu mustahil. Mesti tak tu mustahil. Ini ta'rif yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi dalam kitab Aqidah Sughra. Aqidah Sughra kalau di tempat kita masyhur dengan Ummil Barahin. Ummil Barahin. Kalau di belah Arab dia terkenal dengan nama Aqidah Sughra. Imam As-Sanusi rahimahullah taala seorang imam yang besar khususnya dalam ilmu akidah. Jadi banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Jadi dia ada tingkatan kitab-kitab dia. Dia panggil silsilah As-Sanusiyah. Ya, dimulakan dengan Al-Muqaddimat, kemudian ada Sughra, ada Sughra, ada Wusta, ada Kubra. Itu kitab-kitab dia yang dikarang oleh Imam As-Sanusi. Itu ta'rif Imam As-Sanusi bagi ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Itu wajib. Mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak boleh digambarkan dalam akal akan adanya. Kemudian jaiz yang ketiga sifat hukum akal yang ketiga iaitu jaiz, harus. Mana jaiz ma yutasawwaru fil aqli ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang boleh ada boleh tak ada. Ini jaiz ni masuk dalam makhluk. Kita ni jaiz. Contoh yang wajib pada akal, zat Allah, sifat Allah. Mana mesti ada, tak boleh dia ada. Yang kedua, mustahil. Lawan Allah Ta'ala ada, lawannya tiada. Fana, binasa. Allah Ta'ala itu berbilang-bilang dan sebagainya. Itu lawannya, itu dipanggil sifat mustahil. Mesti kita kata tak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu contoh bagi mustahil. Contoh bagi jaiz yang harus pula, seperti mana kita ni dah makhluk ni ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Orang tak wajib, tak mustahil pun ada itu. Tak harus je. Makhluk ni harus sahaja bagi Allah SWT ada untuk tiada. Untuk ada kita ataupun tiada tu harus. Bukan wajib dan juga bukan mustahil. Baik, itu yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah taala dalam kitab-kitabnya. Kalau tuan-tuan kita pergi sikit lagi, kita pergi sikit lagi. Tapi ni kena fikir sikitlah, kena pakai kita punya otak sikit, kena fikir sikit. Kalau kita pergi lagi, sebenarnya wajib, mustahil dan jaiz disebutkan oleh ulama itu sebenarnya bukan hukum akal, tetapi dipanggil muta'allaq bagi hukum akal. Jadi hukum akal yang sebenarnya bukan wajib, tapi dia panggil wujub, istihalah dan jawaz. Wujub, istihalah dan juga jawaz. Itu hukum akal. Sedangkan wajib, mustahil dan juga jaiz itu dia panggil muta'allaq bagi hukum akal. Itu kena fikir sikit. Mana muta'allaq, benda yang dihukumkan oleh hukum akal. Hukum akal ini wajib mengatakan ya. Ma yaqbalus qubulus adamu qubulul intifa'. Itu takrifnya. Ya, wujud. Ini kita panggil, kita kena minta takrif baru kita nampak dah. Kira-kira ada putih kita tulis baru nampak. Kita cakap ni mungkin kita sekali lalu kita kurang. Tapi tak apalah, kita sekali lalu bagi biasa kita dengar juga sebelum kita masuk. Sebab orang kan kita belajar ilmu aqidah ni, sifat 20 di antara Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, dia pembahasannya hanya berkaitan dengan hukum akal. Maksudnya kunci utama kita nak faham hukum akal, nak faham secara mendalam maksudnya. Tapi kalau seorang itu dia tak faham hukum akal ni, nanti dia akan pening pada pembahasan sifat-sifatnya, tidak akan pening. Wajib tu apa, wujud tu apa, mustahil tu apa, istihalah, jawaz, jaiz. Dia akan pening pada istilah dan juga sebab tu hukum akal ni kena boleh bagi beza, boleh bagi faham dan beza sungguh, barulah seorang itu akan boleh masuk dengan pembahasan akidah ataupun sifat 20 ilmu akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni dengan lebih mendalam. Kalau kata orang itu dah faham sungguh-sungguh,
dengan pembahasan hukum akal. Kalau kata kita tak faham sangat tentang masalah hukum akal, pembahasan apa akal ni, ini susah sikit kita nak masuk dengan lebih mendalam di dalam pembahasan nanti bab sifat dan sebagainya nanti. Jadi ditakrifkan ulama sikit lagi, kita bahas sikit. Wujud itu dipanggil qubulus adamul qubulil intifa, ketiadaan menerima nafi. Itu wujud. Sedangkan wajib tadi ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Itu pun perkara yang beza. Qubulus subut adamu qubulil intifa. Wujud ni adamu qubulil intifa, ketiadaan menerima nafi. Maksudnya mesti. Tak boleh terima nafi ni maksudnya tak boleh terima tidak. Nafi ni kan tidak. Menafikan maksudnya menidakkan. Tak boleh terima tidak maksudnya mesti. Itu yang dikatakan wujud. Mesti itu hukum akal. Sedangkan wajib itu adalah perkara yang dihukumkan oleh hukum akal. Hukum akal mengatakan Allah Ta'ala ada. Adanya Allah Ta'ala itu dipanggil wajib, bukan wujud. Hukum akal itu sendiri wujud. Mengatakan adanya Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat dan sebagainya, kena kepada perkara yang dihukumkan oleh hukum akal, itu dipanggil sebagai wajib. Itu beza sikit lah. Wujud dan juga wajib. Kemudian sama juga hukum akal yang kedua dipanggil istihalah. Muta'allaqnya adalah mustahil. Muta'allaq ni mana perkara yang dihukumkan oleh hukum akal adalah mustahil. Perkara yang dihukumkan dengan istihalah kita panggilnya mustahil. Takrif ulama bagi tentang istihalah, adamu qubuli subut, ketiadaan menerima ada, ataupun ketiadaan menerima sungguh ya. Maksudnya mesti tidak. Itu mustahil. Tidak itu dipanggil mustahil. Kemudian perkara yang dihukumkan dengan istihalah, tidak itu dipanggil istihalah. Perkara yang dihukumkan oleh istihalah itu adalah mustahil. Seperti mustahilnya Allah Ta'ala itu tak ada. Allah Ta'ala tak ada. Tak adanya Tuhan, tak adanya Allah, matinya Allah, binasanya Tuhan, itu dipanggil mustahil. Sedangkan hukum itu dipanggil istihalah. Kemudian yang ketiga, jawaz. Jawaz ini ditakrif oleh ulama qubulus subut wal intifa. Qubulus subut wal intifa, boleh terima ya, boleh terima tidak. Perkara yang dihukumkan oleh jawaz dipanggil jaiz. Itu saja tuan-tuan. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama-ulama membahaskan tentang hukum akal. Kemudian timbul persoalan kepada kita. Kenapa bila kita baca kitab-kitab akidah, mula dengan matan Ulul Barahin, naik kepada syarah-syarah yang lainnya, kepada Kifayatul Awam, Tahqiqul Maqam, Syarh Al-Mutquli, Dusuki Ulul Barahin, sampailah kepada syarah Jawharah Tauhid, sampailah kepada kitab Syarhul Mawaqif Imam Iji, Syarhul Mawaqif, dan kitab-kitab yang besar. Kenapa di situ ulama-ulama meletakkan bila sebut hukumul aqli al-wajib wal mustahil wal jaiz. Sedangkan kita duk kata tadi hukum akal bukan wajib, mustahil, jaiz, tapi wujub, istihalah, jawaz. Maka di sini ulama-ulama bila meletakkan perkara tersebut, bila dia orang kata hukum akal itu wajib, mustahil, harus, sedangkan yang kita tahu ataupun yang kita dah bahaskan tadi, wajib, mustahil dan jaiz itu bukan hukum akal tetapi muta'allaq bagi hukum akal. Tapi kenapa ulama dia terus meletakkan muta'allaq itu sebagai hukum akal? Maka di antara kedua ni ada lazim wal malzum, perkara yang sudah kelaziman atau mesti. Bila sebut wujud, mesti wajib. Bisa sebut wujud, maka kita faham dah wajib. Maka tak perlu lagi disebutkan wujud. Bila sebut wajib, dah faham dah hukum akalnya wujud. Bila sebut mustahil, dah faham dah hukum akalnya istihalah. Bila sebut jaiz, faham dah hukum akalnya itu jawaz. Maka disebabkan itu ulama tidak lagi meletakkan wujud, istihalah dan jawaz, tetapi meletakkan hukum akal itu wajib, mustahil
dan juga jaiz, kerana sudah menjadi umum. Dah orang faham, sudah maklum. Perkara yang dah maklum tidak perlu lagi diuraikan. Itu yang maklum. Tapi kalau bagi kita, sebab ilmu ni, bila zaman berzaman, zaman berlalu, ilmu ini semakin terhakis. Jadi kita baca dulu, ilmu akan pergi dengan meninggalnya ulama tersebut. Inna Allah la yaqbilu al-ilma intiza'an walakin qabduhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala tak mengangkat ilmu itu dengan direntak, kan? Dia tarik naik ilmu itu tinggal orang tu, tak. Tapi Allah Ta'ala cara nak mematikan ataupun nak mengangkat ilmu adalah biqabdil ulama, dengan mematikan para ahli-ahli ilmu, para ahli ulama. Jadi zaman berzaman ilmu semakin sikit ataupun ilmu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kita perlukan kepada penjelasan, pembahasan, kepada huraian dan syarahan. Ada ulama dulu bila sebut wajib dia faham dah wujub. Bila sebut mustahil dia faham dah isti'alah. Bila sebut jaiz dia pun dah faham dah jawaz. Baik tuan. Itu sekilas tentang hukum akal. Itu yang kedua. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Hukum adat ni hukum yang ditentukan oleh adat. Adat ni apa? Kebiasaan ataupun huruf. Adat ni perkara yang berulang-ulang, lebih kurang 2 kali jadi benda yang sama. Itu panggil adat. Contohnya adat apa kita kata? Bila kita makan, adatnya secara adatnya akan kenyang. Kita hukumkan, kita sekali kita makan kenyang, kali kedua makan pun kenyang juga. Maksudnya nasi yang banyak tu, dengan keadaan perut kita ataupun keadaan lapar kita pun macam tu, kita makan sama banyak je. Makan 2-3 kali pun kenyang, maka kita hukumkan makan itu wajib kenyang. Kita mandi dengan air, kita mandi basah. Kali pertama kita mandi basah. Kita tak boleh lagi nak hukum kata wajib bila mandi basah. Tak boleh hukum lagi sebab benda itu baru sekali, bukan beradat lagi. Beradat ni mesti berulang-ulang. 2, 3 dan ke atas. Maka kali kedua kita mandi basah. Kali ketiga pun, kali keempat pun sama juga bila mandi basah. Maka kita putuskan hukum kata apa? Bila mandi wajib basah. Jadi wajib basah itu dipanggil wajib pada hukum adat. Siapa yang menentukan perkara tersebut? Adat lah. Adat itu benda yang kebiasaan ataupun benda yang perkara berulang-ulang berlaku. Itulah yang menjadi hukum. Jadi kita katakan hukum adat ni ada 3 juga, sama juga. Wajib, mustahil dan juga jaiz juga. 3. Yang pertama wajib pada adat. Seperti kita makan. Bila makan wajib kenyang. Bila mana mandi wajib basah. Itu. Bila mana kita bakar, kita membakar dengan api, wajib kita bakar. Bila mana kita potong ataupun sembelih, hiris dengan pisau, wajib terhiris, terpotong perkara tersebut yang kita hiris tadi. Itu kita kata wajib pada adat. Mustahil pula lawan dia. Mustahil dia apa? Bila kita mandi mustahil tak basah. Mustahil tak basah. Kita bakar api, bakar kertas, mustahil api itu tak basah. Mustahil perkara itu tak terbakar. Kita jeruk air, kita siram air atas muka, mustahil tak basah perkara itu. Pada adatnya wajib basah. Mustahil tak basah. Ada wajib, mustahil itu pada hukum adat, bukan hukum akal, bukan hukum syarak. Sama juga kita bakar wajib terbakar. Bila mana tak terbakar tu kita katakan mustahil tak terbakar. Itu wajib dan mustahil itu pada hukum adat. Berulang-ulang sebab adatnya bila kita bakar mesti akan terbakar. Tiba-tiba tak terbakar, kita kata mustahil. Satu lagi harus. Boleh jadi dua-duanya, boleh jadi terbakar ataupun tidak. Baik. Kemudian hukum adat ini wajib pada adat, mustahil pada adat dan harus pada adat, berada pada harus hukum akal. Ini kita ingat. Wajib adat, mustahil pada adat, harus pada adat adalah harus pada hukum akal. Macam mana pula kan? Contoh macam ni. Kita katakan wajib pada adat tu apa? Kita katakan tadi apa? Api wajib membakar. Api wajib membakar. Tetapi wajib ini
Kita katakan wajib itu wajib pada adat je. Maksudnya kalau kata api, Allah Ta'ala nak bagi api itu tak terbakar, boleh tak? Boleh. Pada hukum akal boleh tak? Harus je. Allah Ta'ala nak bagi terbakar ataupun tidak. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana baginda dilemparkan oleh Namrus ke dalam api. Maka Allah Ta'ala bakarkan Nabi Ibrahim atau tidak? Walaupun api itu wajib membakar tu, tapi tiba-tiba api itu tak membakar. Kita katakan tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, maksudnya tidak kena pada adat. Tak masuk pada adat sebenarnya, bukan tak masuk pada akal. Sebab pada akal boleh, harus pada akal saja Allah Ta'ala nak membakar Nabi Ibrahim ataupun tidak. Sama juga peristiwa korban, nak sembelih Nabi Ismail, bila nak sembelih tak sembelih ataupun ditukarkan dengan jibah dan sebagainya. Itulah kita katakan wajib, mustahil dan harus pada akal. Contoh kita tengok kan, orang accident kereta dengan motor. Kita pergi tengok tu motor tu tak rupa motor lah. Hancur lempur motor tu. Dah hilang dah, tayar pun tak ada, tayar depan belakang hilang. Dah macam orang dah ampun motor hilang. Tak ada rupa dah motor tu. Kita pergi kita kata habis dah orang ni, hancur dah kita. Kalau motor saja macam tu, apatah lagi orang yang naik motor tu memang habis lah. Mati lah. Tiba-tiba elok. Kita tengok tak ada apa, lupa sikit-sikit. Kita kata tak masuk akal. Kita kata gitu kan. Tak masuk akal betul lah. Motor hancur repuk, lumuk habis. Tiba-tiba orang tak jadi apa. Siap boleh senyum-senyum lagi. Pula ketawa lagi dia. Kita kata ish tak masuk akal. Salah tu, bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Kita kena tukar. Maksud tak masuk adat apa? Pada hukum adat mana boleh? Tak boleh. Pada hukum adat wajib mati dah tu dengan keadaan macam tu. Tapi pada hukum akal harus. Allah Ta'ala nak menghidup ataupun nak matikan dia. Dia berkata bukan tak masuk adat, bukan tak masuk akal, tak masuk pada hukum adat. Tapi pada hukum akal boleh, harus saja Allah Ta'ala nak bagi dia hidup. Walaupun motor kereta gemuk ke mana pun, tapi Allah Ta'ala kata dia yang tak mati, Allah Ta'ala tak akan mati pun. Itu dia panggil pada hukum pada hukum akal harus, walaupun wajib pada hukum adat. Sama juga mustahil. Yang mustahil mandi itu tak basah kan? Mustahil. Tiba-tiba betul mandi tak basah. Mustahil lah. Maka harus saja pada hukum adat Allah Ta'ala nak buat. Pada hukum akal. Itu kata. Itu memang nampak macam pening sikit kalau kita berai tu. Tapi kalau kita berhati elok-elok kan, kita study elok-elok, insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala buka futuh kepada kita. Baik, kemudian sebab ada kata ulama, tak silap Imam Al-Haramain mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal seolah tidak berakal. Jadi budak orang yang tak mengetahui, maknanya dia tak boleh beza ini wajib akal ke, mustahil akal ke, harus akal. Maka seolah-olah dia tidak berakal. Itu sebahagian ulama mengatakan. Sebahagian ulama mereka adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain ini guru pada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian itu jadi wajib kepada mukallaf untuk kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah dia kata apa? Dan erti mukallaf. Ini dia nak sebut mukallaf ni apa? Dah kata tadi mukallaf, bila sebut mukallaf dia wajib pada syarak, mesti wajib untuk mempelajari akidah, mengenal makrifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia nak tafsirkan apa makna mukallaf. Jadi kalau orang tidak mukallaf, dia tidak makrifat Allah, tak belajar akidah, tak belajar tauhid, tak faham apa satu perkara pun dalam ilmu tauhid, maka dia tidak berdosa. Tak berdosa dia. Kenapa? Kerana ghairu mukallaf. Adapun yang berdosa ini mukallaf. Sebab tu dipanggil hukum yang 5 tadi hukum taklifi. Hukum taklifi hukum yang dibebankan ke atas tiap-tiap orang mukallaf. Wajib. Jadi kita ni orang mukallaf. Bila kita mukallaf, setiap gerak geri perbuatan yang kita lakukan ni ada hukum dia. Kita datang masjid, hukum dia apa? Sunat misalnya. Kemudian kita solat, hukumnya apa? Wajib. Kita makan, hukumnya mubah asalnya.
Ada kalanya boleh menjadi sunat, ada kalanya boleh menjadi wajib. Itu setiap gerak-geri perbuatan itu, kita ni orang mukallaf dikirakan, dibebankan hukum kita imma wajib wa imma haram wa imma makruh wa imma mubah wa imma mandub. 5 ni. Ada kalanya perbuatan kita lakukan itu wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya harus. Ini di atas prinsip mazhab kita lah, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah dia tambah satu lagi, khilaf aula. Khilaf aula. Baik. Jadi dia nak tafsirkan apa makna mukallaf, dan erti mukallaf itu iaitu orang yang aqil, baligh, yang sejahtera pendapatannya. Ini pendapatannya di sini bukan makna pendapatan kita ni, gaji kita kan. Kita kerja pendapatan berapa? Sebulan 10,000, bukan pendapatan ni. Jadi bahasa Jawi lama ni memang kita kena mengaji lah tuan. Kalau kita ni nak baca sendiri ni memang tak faham. Saya pun nak baca sendiri tak faham. Yang kena pergi adab atau guru juga mengaji. Kalau kita baca sendiri jadi boleh jadi hilang murak masuk misalnya. Jadi orang yang mukallaf ni apa? Orang yang aqil, baligh, yang sejahtera pendapatannya, dan jikalau pendengarnya jua atau pelihatnya jua. Yang pertama, orang aqil, berakal. Maka orang yang tidak berakal ataupun orang yang gila, ghairul mukallaf, tidak mukallaf. Jadi kalau orang gila pergi tanya dia sifat 20 apa dia? Cuba sebut kan? Tanya dia jumpa orang gila, cuba sebut sifat 20. Dia boleh tahu. Dia kata, kita kata kat dia, berdosa. Sebab apa? Tak tahan sifat 20. Tak. Sebab apa? Dia tak mukallaf. Tidak dituntut, tidak dibebankan kepadanya untuk belajar tauhid. Sama juga macam sembahyang. Ya. Sebab dia bukan mukallaf. Adapun hukum taklifi yang wajib ni kepada orang yang mukallaf saja. Yang pertama akil, keluar daripada orang akil ni orang yang majnun, orang gila. Yang kedua baligh, orang yang sudah sampai had umur baligh. Jadi orang ataupun kanak-kanak, sabi yang yang belum baligh, ya, maka tidak dikirakan mukallaf. Budak-budak dia tak sembahyang pun tak berdosa lagi kan, sebelum baligh lah maksudnya. Dah baligh dikirakan dah. Akan tetapi dalam bab sembahyang diperintahkan oleh Nabi SAW. Umur 7 tahun kena perintah, kena suruh dah anak untuk sembahyang. Walaupun pada waktu tu dia belum mukallaf kan. Maksudnya kalau dia tak sembahyang pun berdosa ke? Dia tak berdosa. Tapi Nabi suruh ajak awal-awal dah, supaya nanti bila dia besar dia mudah untuk melakukan melentur buluh dari rebungnya. Itu pepatah kita orang Melayu, melentur buluh biar dari rebungnya. Kalau kata dah jadi buluh nak lentur macam mana? Patah ya. Tapi dari rebung kita lentur sikit-sikit, nanti bila dia jadi buluh dia ikut yang rebung. Kita lentur elok-elok dia akan ikut. Baik. Itu kata Nabi SAW, murru auladakum bis-salat idza balagha 7 sinin. Suruhlah anak kamu untuk sembahyang apabila sudah mencapai 7 tahun. Wadribuhum idza balagha 10 sinin. Hendaklah kamu memukul mereka. Mana memukul ini memukul dengan takdiban. Memukul kerana kita nak ajar dia. Apabila sudah sampai umur 10 tahun. Jadi 7 tahun subuh, kalau tak sembahyang umur 10 tahun, tak nak sembahyang lagi, kita boleh sebat ataupun boleh pukul anak kita. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, kewajiban menyuruh itu adalah kepada orang tua, kepada walinya, kepada ayah dan ibunya. Maksudnya kalau kata anak tak sembahyang, umur dah balik dah tak sembahyang, ayahnya pada waktu umur 7 tahun tak pernah suruh, tak pernah kata apa. Umur 10 tahun pun tak pernah kata apa, anak sembahyang, tak nak sembahyang sudah. Tak ambil tahu dan sebab itu. Yang berdosa dulu sebenarnya ayah dan ibunya, lebih-lebih lagi ayahnya. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi sebab itu Nabi kata awal-awal lagi umur 7 tahun dah semua. Umur 10 tahun boleh dah. Walaupun 10 tahun bukan semua balik lagi.
Mereka perempuan, kalau lelaki mungkin lewat sikit, umur 11, 12, 10 tahun balik kebiasaannya, lelaki belum balik. Kalau perempuan ya kan. Maksudnya 10 tahun pun kalau dia tak sembahyang, tak balik lagi, tak sembahyang, tak berdosa dia. Tapi berdosa kepada ibu dan ayahnya kerana tidak menyuruh daripada awal. Kerana perintah Nabi, umur 7 tahun tu dah suruh dah sembahyang. Umur 10 tahun kalau tak sembahyang, tiba dah. Kena sebab dah. Yang pertama akil, yang kedua balik. Itu ta'lim kalam. Yang ketiga sejahtera pendapatannya. Maksud sejahtera pendapatannya apa? Panca indera. Salamatul hawas ya. Dalam bahasa Arab. Sejahtera panca inderanya. Dan jikalau pendengarnya juga, dan jikalau di sini royah lah, bukan jikalau syarat. Dan jikalau pendengar juga, maksudnya walaupun hanya mendengar saja. Daripada panca indera dia yang semua, dia dengar je, buta bisu, tapi dia dengar. Dikirakan kalam. Dia dengar, tapi tak nampak. Dia buta lah maksudnya. Tapi dia mendengar, tapi dia bisu. Maka dia ni orang kalam, bukanlah. Bukanlah. Atau pelihatnya, atau pelihat matanya. Kan? Matanya nampak, walaupun telinganya tak dengar. Maka hukumnya orang ni macam mana? Dia apa nama? Mukallaf juga. Sebab apa? Keboleh untuk dia lihat. Satu lagi, kebolehannya untuk mendengar. Ini dipanggil salamatul hawas. Sama ada laki-laki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya. Sama ada yang laki-laki atau perempuan, atau orang merdeka atau sahaya, itu hamba. Atau khadam. Khadam ni apa nama? Hamba lah. Dan sama ada manusia atau jin. Jin pun masuk juga. Maksud jin pun ditaklifkan juga. Jadi yang mukallaf ni bukan manusia saja, tuan-tuan hadirin, tetapi jin pun masuk. Sebab kita kata ada jin Islam yang datang sembahyang. Kan kita dengar kan, orang yang pergi sembahyang dekat masjid seorang-seorang, dia angkat takbir tu Allahu Akbar, yang lain dengar ramai Allahu Akbar. Dia bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dia ikut salam. Siapa? Paling-paling belakang tak ada apa? Jin. Ya? Sebab mereka pun mukallaf. Sebab Nabi SAW diutuskan untuk siapa lain. Disebutkanlah hadis siapa lain ni siapa? Yang pertama jin, yang pertama manusia, wal jin. Jin pun mukallaf. Jadi irsal Nabi, diutuskan Nabi SAW untuk menyampaikan syariat, menyampaikan hukum ini, yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada jin. Yang ketiga kepada malaikat, tapi irsalil malaikat, ulama kata irsal li tashrif, bukan irsal li taklif. Bukan untuk taklif hukum, tapi untuk mentashrifkan je, untuk memuliakan saja. Maksudnya malaikat tidak dipegang hukum, tak kena puasa, tak kena sembahyang. Adapun jin kena puasa dan sembahyang macam kita. Ada bagi kita kata ada jin yang beriman, jin yang Islam. Wallahu a'lam, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bahas balik pada pertemuan berikutnya. Kita berhenti pada pentarifan mukallaf. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.